Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam video Jom Belajar Microsoft Excel. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP di dalam Microsoft Excel. Untuk situasi yang biasa kita menggunakan fungsi ini ialah, yang pertama kita telah ada satu data seperti mana yang ada di Excel saya ini. Kita ada nama, kod jawatan kita akan merujuk kepada kod tersebut. Kita ada kod jantina dan juga kita akan membuat paparan jantina di sebelah kod jantina. Ini ialah fungsi Microsoft fungsi HLOOKUP ataupun VLOOKUP yang boleh kita gunakan bagi memudahkan kita untuk mendapatkan satu-satu nama ataupun satu-satu maklumat daripada maklumat yang lain. Contoh di sini kita akan memaparkan nama jabatan berdasarkan kepada kod jabatan yang telah diberikan, dan di sini juga kita akan memaparkan jantina berdasarkan kod jantina yang telah diberikan. Nanti kita akan tengok apa kelebihan menggunakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. VLOOKUP ialah kita akan mendapatkan data daripada jadual rujukan secara vertikal. Kalau kita menggunakan HLOOKUP, kita akan mendapatkan data yang secara horizontal. Jadi data dia ke bawah. Contoh L merujuk kepada lelaki, merujuk kepada male. Jadi dia secara ke bawah. Yang ini kita akan menggunakan HLOOKUP. Di mana data yang melintang, kita akan menggunakan VLOOKUP. Kita mulakan dengan mendapatkan nama jawatan. Seperti biasa kita akan mulakan dengan simbol sama dengan. Kita type nama formulanya ialah VLOOKUP. Bila kita type VLOOKUP, Excel telah memberitahu kita look for a value in the leftmost column of table, and return the value in same row from column you specified. By default, the table must be stored in a ascending order. Sebaiknya kita akan susun dalam susunan menaik. Contoh A, B, C ataupun 1, 2, 3 berikutnya. Macam mana penggunaannya? Kita letak pembuka kurungan. Pembuka kurungan. Mula dia akan bold kita ialah lookup value. Lookup value ialah value apa yang kita nak cari. So kita pergi kepada A11 ataupun kita type dia C3. Ikut formula yang diberikan di sini. Excel saya menggunakan format comma. Ada juga Excel yang menggunakan format semicolon. So jadi kita ikut saja comma. Bila kita klik pada comma, table array ni akan bold, menunjukkan dia memerlukan senarai jadual pula. Jadi kita akan highlight ataupun kita akan select daripada jadual untuk kod jabatan. Semua sekali. Selepas kita membuat pilihan pada jadual kod jabatan, kita akan klik type comma. Kolom index. Kolom index ialah kalau dalam kod jabatan ni, L ialah index 1, M ialah index 2. Bila kita select A1 sehingga jabatan matematik, dia mempunyai 3 baris dan 2 lajur. Lajur pertama dipanggil index 1, lajur kedua ialah index 2. Jadi kita nak memaparkan ialah
laju yang kedua ataupun index yang kedua. Jadi kita just type 2 koma. ok, selepas koma ni dia lookup range lookup. Range lookup ni dia tak kalau tak isi pun tak apa, tapi lebih baik kita isi. Dia sama ada isi dengan true ataupun false. Kalau true ni ialah approximate match, ataupun dia akan tengok daripada setting order ni, dia akan ambil first column of table array. Tapi kita akan menggunakan false, di mana kita akan mencari betul-betul sama dengan A11, baru akan paparkan maklumat yang ada di dalam laju yang kedua tadi atau index yang kedua. Okay, kita akan type false. Okay, pilih false, dan last kali akan tutup kurungan. Ini macam mana kita nak menggunakan formula dalam Excel. Ikut saja formula format yang telah disediakan. Tutup kurungan, enter. Okay, jadi kalau kita tengok betul, A11 akan memaparkan jabatan kimia. Okay, sama macam yang lepas, bila satu saja kita telah letakkan formula, yang lain kita boleh tarik ke bawah ataupun double click. Okay, dengan syarat table tersebut ataupun table array ni mesti merujuk table yang sama. Jadi kalau kita tengok, dia dah merujuk table yang dia bergerak ke bawah. Jadi apa yang perlu kita buat, kita perlu letak dulu absolute, tentukan absolute cell pada table array tersebut, supaya bila kita drag ke bawah ataupun kita seret ke bawah, dia tak akan bergerak ke bawah. Jadi apa yang perlu kita tambah pada table array ni, lokasi tu ialah $L, $2, $M, $4. Okay, selesai. Bila kita double click, kita seret atau kita double click di bucu, okay, terus akan dapat setiap yang kita rujuk. Okay, kita pergi pula kepada hash lookup, di mana nilai rujukan di sebelah atas, data-datanya ke bawah. Yang tadi ialah nilai rujukan sebelah kiri, datanya sebelah kanan. Okay, sini kita akan buat simulasi menggunakan dua data. Okay, contoh jantina, di sini kita menggunakan VLOOKUP. Okay, di sini kita akan menggunakan hash lookup. Sama juga hash lookup. Okay, telah diberikan description ya. Look for a value in the top row. Di top row dia akan membuat perbandingan dengan nilai L nanti dengan top row. Okay, buka kurungan. Okay, lookup value kita nak cari apa? Kita nak cari L, comma, table array dia yang ni, Latina, comma, row index. Okay, bila ni, ini ialah index yang pertama, lelaki perempuan index kedua, male female index yang ketiga. Jadi kita nak paparkan lelaki perempuan, jadi kita type index 1, index 2. Jadi kita nak index 2, jadi kita type row index dia 2, comma, macam sebelum ni kita letak false, exact match. Okay, so tutup kurungan. Okay, sebelum tu pastikan kita telah lock dia punya table ni supaya tak bergerak bila kita drag ke bawah. Jadi kita letak $L, $8, $M, $10, enter. Jadi ready, kita double click. Okay, jadi terus dapat jantina. Okey, seperti yang saya bagi tahu, beberapa kelebihan menggunakan lookup table ni. Contohlah, tiba-tiba Ali bertukar kepada jabatan matematik. Jadi
kita cuma perlu tukar kepada kod jabatan matematik, contoh C21, enter. Okay, secara terus nama jabatan bertukar, tak perlu kita tukar kod dan tukar nama jabatan. Nama jabatan ni automatik diambil daripada table rujukan tadi. Okay. Lagi satu yang bagusnya ialah katakan nama jabatan fizik bertukar. Katakan kita bertukar nama fizik dan angkasa. Jadi kita tak perlu, contoh di sini ada dua data, jabatan fizik, jabatan fizik. Jadi kalau katakan ada 10, 1000, 100, kita perlu tukar setiap nama jabatan. Okay. Oleh kerana kita merujuk pada satu jadual, kita tak perlu mengusik ataupun mengubah data di dalam senarai data yang banyak ni. Jadi kita cuma ubah di jadual rujukan, contoh jabatan fizik dan angkasa. Okay, enter. Jadi terus bertukar nilai yang ada di dalam jadual kita tadi. Ini memudahkan, terutamanya data yang begitu banyak. Okay, yang kedua, yang pertama tadi, kita mudah ubah kod terus berubah kepada nama jabatan. Okay, yang kedua ialah bila ada perubah saja nama jabatan, kita boleh terus ubah di semua nama yang berkait. Jadi tak perlu edit satu-satu ataupun find, replace dan sebagainya. Jadi mengelakkan juga kita kepada typing error. Okey, yang ketiga, sekiranya kita telah menetapkan, contoh di sini kita tetapkan ada lelaki perempuan, male female. Kita sekarang menggunakan bahasa Melayu, lelaki dan perempuan. Tiba-tiba kita memerlukan satu jantina ni dalam bahasa Inggeris. Jadi apa yang kita perlu tukar ialah kita cuma tukar dia punya index, number index. Permulaan kita mengambil index 2, iaitu index 1 ataupun baris 1 ni, baris 2, baris 3. Jadi index 1, index 2, index 3. Jadi paparan sekarang ialah index 2. Sekarang ni kita nak nilai index 3, kita cuma mengubah 2 kepada 3, enter. Jadi yang lain pun kita boleh seret dan tarik, ataupun kita pergi pada buku tu, kita double click, terus dapat male dan female. Tak perlu kita find, replace dan sebagainya. Okay. Itu antara beberapa sebab kenapa kita menggunakan hash lookup dan juga VLOOKUP dalam Excel kita. Banyak memudahkan kerja dan juga mengurangkan pengubahsuaian data, dan lebih yang paling penting ialah akan datang untuk kita menggunakan Excel ni lebih dinamik dan lebih mudah sekiranya berlaku pertukaran data dan sebagainya. Okay, so itu saja video untuk kali ini. Kita akan melihat lagi lebih banyak kefungsian Excel yang kita boleh buat dan kita boleh aplikasikan dalam kerja harian kita. Okay, itu dulu setakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.